Langit di kampung Kuala Merah pada suatu malam, di penghujung musim panas tahun 2023, berwarna kelabu pekat, berat menekan umpama kain kafan gergasi yang menutupi seluruh kawasan pesisir pantai itu. Udaranya terasa aneh, satu campuran menyesakan antara bau hanyir laut yang kuat, bau makanan laut kering yang menyelinap ke setiap lorong, dan bau asap colok yang pedih menusuk hidung dari banglo paling mewah di kampung itu. Itulah kediaman keluarga Ja'afar, tempat di mana satu tragedi baru sahaja melabuhkan tirainya, hanya untuk membuka satu lagi babak yang lebih memalukan. Hashim bin Ja'afar, 38 tahun, pemilik kilang pemprosesan makanan laut Sinar Lautan yang terkenal di seluruh daerah. Seorang lelaki yang suaranya dikatakan mampu menenangkan ombak laut telah meninggal dunia secara tiba-tiba. Berita itu disampaikan dengan ringkas dan padat seperti laporan perubatan, serangan jantung akut. Akibat daripada satu malam bersukaria bersama rakan niaga, satu pengakhiran yang membuatkan orang ramai berasa kasihan atas bakat yang pergi terlalu awal, sambil berbisik tentang betapa tidak menentunya kehidupan. Di dalam rumah itu, suasana perkabungan menyelubungi segalanya, dengan alunan bacaan Yasin yang sayu. Suara bacaan yang pilu bercampur dengan tangisan teresak-esak kaum keluarga, mencipta sebuah simfoni duka lara. Farah Adila, balu pada usia 32 tahun, duduk kaku di sisi keranda. Wajahnya yang cantik dan ayu kini pucat lesi dan kosong. Matanya yang bengkak merenung ke ruang hampa. Dia kelihatan seperti sekuntum bunga yang layu ranap di badai taufan. Keadaannya yang lemah membuatkan sesiapa sahaja yang memandang berasa simpati. Duduk di sebelahnya, hampir seperti bayang-bayang yang membisu, ialah Zul bin Ja'afar, 34 tahun, adik kandung si mati. Wajah Zul bersegi, kulitnya gelap dibakar angin laut, tetapi matanya menyembunyikan kesedihan yang sukar digambarkan. Dia adalah pengurus kilang Sinar Lautan, orang kanan abangnya. Tetapi semua orang faham secara diam-diam bahwa dia selamanya akan menjadi bayang-bayang kepada Hashim yang hebat. Kesedihan kehilangan abang jelas terpancar di setiap garis wajahnya. Tetapi terselit sesuatu yang lebih rumit, satu perasaan terpendam yang hampir membuatnya kaku. Malam semakin larut, para tetamu yang datang menziarah sudah berkurangan. Hanya tinggal ahli keluarga dan beberapa jiran terdekat yang berjaga bersama-sama untuk melalui malam terakhir di sisi si mati. Suasana menjadi sunyi, sepi, dan meletihkan. Hanya kedengaran deruan ombak di kejauhan dan bunyi detik jam bandul di dinding yang seolah-olah mengira detik menuju satu peristiwa dahsyat yang bakal meletus. Sekitar jam 2 pagi, malam mencapai tahap kesunyian yang hampir mutlak. Keletihan selepas seharian bergelut dengan kesedihan membuatkan mereka yang berjaga mula terlelap. Bacaan ayat suci juga telah berhenti, hanya tinggal kepulan asap colo yang perlahan-lahan naik ke udara. Rumah itu seakan tenggelam dalam tidur yang resah. Dan kemudian ia berlaku. Gedegang. Satu bunyi yang memecahkan gegendang telinga, kering dan ganas, datang dari tingkat 2 banglo itu. Ia tidak seperti bunyi guruh, juga bukan seperti bunyi barang pecah yang biasa. Ia adalah bunyi deruman kayu yang marah, bunyi keruntuhan struktur kukuh yang dirobek serta-merta. Bunyi itu seperti hentaman tukul besi gergasi, menghentam kesunyian malam, menghentam minda semua yang berada di situ. Semua orang tersentak bangun. Mata yang layu karena kurang tidur tiba-tiba terbuka luas. Kebingungan bertukar menjadi panik. Semua orang dapat meneka dari mana datangnya bunyi itu.
Ia datang dari bilik tidur si mati Hashim, tempat yang sepatutnya tidak ada sesiapa atau sebarang aktiviti bising pada waktu itu. Apa tu? Seorang saudara menjerit ketakutan. Ya Allah, pencuri ke? Seorang jiran tergagap-gagap. Rasa terkejut cepat-cepat diganti dengan ketakutan dan rasa ingin tahu. Saleh, bapa saudara Hashim, adalah orang pertama yang menenangkan diri. Wajah tuanya pucat, tetapi dia coba menenangkan semua orang. Sabar, semua duduk sini, biar saya dengan budak-budak muda naik tengok. Zul, yang dari tadi duduk membisu, tiba-tiba melompat bangun, matanya memancarkan riak cemas yang aneh. Tanpa berkata apa-apa, dia meluru menaiki tangga, mendahului bapak saudaranya. Diikuti oleh beberapa orang pemuda gagah dari kalangan sanak saudara, tangan mereka menggenggam apa saja yang boleh dijadikan senjata. Orang ramai yang lain berkumpul di kaki tangga, menahan nafas menanti. Suasana yang sudah sedia suram, kini menjadi semakin menyeramkan, tegang hingga sesak nafas. Pintu bilik tidur Hashim terkuak sedikit. Cahaya kekuningan dari lampu koridor menerobos masuk, membentuk satu jalur cahaya aneh di atas lantai. Bunyi deruman kayu telah berhenti, tetapi gegarannya seolah-olah masih terasa di udara, memberi isyarat akan satu kebenaran dahsyat yang menanti di sebalik pintu. Zul adalah orang pertama yang meletakkan tangan pada tombol pintu. Dia menarik napas dalam-dalam. Keraguan terpancar seketika di wajahnya sebelum dia menolak kuat pintu kayu yang berat itu. Pintu terbuka luas dan masa seakan terhenti. Semua yang ada, dari Zul, Pakcik Saleh, hingga ke pemuda-pemuda yang mengikut, terpaku di tempat mereka. Kata-kata yang ingin diucapkan, jeritan yang hampir terkeluar, semuanya tersekat di kerongkong. Di hadapan mereka adalah satu pemandangan yang bukan sahaja mengejutkan, tetapi juga satu penghinaan yang melampau, sebilah pisau yang menikam tepat pada maruah seluruh keluarga Jafar pada malam perkabungan. Bilik tidur yang mewah itu kini bersepah-sepah. Pusat kekacauan itu adalah katil perkawinan yang diperbuat daripada kayu cengal, satu kenangan yang ditempah khas oleh Hashim daripada tukang kayu terbaik di daerah itu, kini telah patah ranap. Keempat-empat kaki katil tercacak ke langit, papan landasnya retak dan rangka utama katil telah patah dua, membentuk huruf V yang aneh. Tetapi, apa yang membuatkan semua orang membatu bukanlah katil yang patah itu, tetapi dua susuk tubuh manusia yang bertindih di tengah-tengah runtuhan itu. Farah Adilah, kakak ipar, Balu yang beberapa jam lalu masih menangis teresak-esak di sisi keranda suaminya, dan Zul, adik ipar, adik kandung si mati. Kedua-duanya dalam keadaan tanpa seurat benang pun, tubuh bogel mereka terdedah dengan begitu hina di bawah cahaya lampu bilik. Farah terbaring menelentang, rambutnya yang panjang terurai di atas tilam yang koyak, matanya terpejam rapat, wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kepanikan, walaupun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Zul meniarap di atasnya, kepalanya terkulai ke sisi, belakang badannya yang sasa berpeluh. Kedua-duanya pengsan, nafas mereka lemah, seolah-olah tidak menyadari keruntuhan katil atau kehadiran orang di sekeliling. Kesunyian yang mematikan menyelubungi. Ia hanya berlangsung beberapa saat sebelum dipecahkan oleh jeritan nyaring seorang wanita dari kalangan saudara mara. Ya Allah! Farah dengan Zul ni dah kenapa? Jeritan itu seperti sumbu yang menyalakan tong bahan letupan. Orang ramai di tingkat bawah yang mendengar bunyi itu tidak dapat menahan diri lagi dan meluru naik. Dan kemudian semua orang menyaksikannya. Pemandangan memalukan itu terdedah di hadapan berpuluh-puluh pasang mata. Mata yang pada mulanya terkejut, heran, bertukar menjadi jijik, benci dan marah. Tak boleh percaya, pasangan penzina.
Abang baru meninggal, diorang dah buat kerja terkutuk ni. Patutlah katil tu patah, Tuhan nak tunjuk balasan. Bisikan-bisikan, tuduhan-tuduhan mula kedengaran, semakin kuat dan pedas, menjadi seperti pisau halimunan yang menikam dua tubuh bogel dan tidak bermaya itu. Pak Cik Saleh tidak dapat berdiri tegak, terpaksa berpegang pada dinding, wajah tuanya berkerut menahan sakit dan malu. Dia tidak pernah membayangkan keluarga Jaafar akan menghadapi penghinaan yang begitu dahsyat. Khabar angin tentang hubungan sulit antara kakak ipar dan adik ipar, satu hubungan yang sebelum ini hanya bisikan separa percaya, kini telah disahkan dengan bukti yang tidak dapat disangkal. Ia meletus seperti badai, menghanyutkan suasana duka majelis pengebumian. Sebagai gantinya adalah kemarahan, kejijikan, dan juga kepuasan bagi mereka yang selama ini cemburu dengan kekayaan keluarga Jaafar. Pada malam itu juga, polisi tempatan dipanggil. Satu kes yang pada mulanya kelihatan seperti tragedi keluarga, kini telah bertukar menjadi skandal moral yang menggegarkan seluruh daerah. Langit Kuala Merah baru sahaja cerah, membawa sinar matahari pertama yang lemah, tidak cukup untuk menghalau kabus lembab dan suasana berat yang menyelubungi kediaman keluarga Jaafar. Bunyi siren polis yang nyaring telah menggantikan alunan bacaan Yasin yang sayu semalam, menandakan satu siasatan rasmi telah bermula. Major Azlan, 45 tahun, Ketua Unit Jenayah Berat Bandar, melangkah keluar dari kenderaan rasminya. Dia seorang lelaki bertubuh tinggi tegap, berwajah tegas dengan kedutan dalam di sekitar matanya, bukti pengalaman berpuluh-puluh tahun menangani kes-kes paling rumit. Matanya tajam, sentiasa menyembunyikan pemerhatian yang mendalam, mampu melihat kepincangan di sebalik permukaan yang kelihatan sempurna. Dia diarahkan ke sini selepas menerima laporan daripada Balai Polis tempatan mengenai satu kasus yang rumit dan mempunyai unsur moral yang serius. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam rumah itu, Major Azlan serta-merta merasakan kekecohan. Ahli keluarga Jaafar, jiran-jiran, semuanya berkumpul, berbisik-bisik. Pandangan yang penuh rasa ingin tahu dan hina dilemparkan ke arah tangga menuju ke tingkat 2. Ketua Balai Polis tempatan, seorang lelaki pertengahan umur yang gempal, tergesa-gesa menyambutnya. Lapor Mejar, kes ni memang di luar jangkaan, skandal keluarga saja, tapi jadi heboh satu kampung. Kami dah hantar 2 suspek, Farah Adilah dan Zul bin Jaafar ke hospital untuk rawatan kecemasan. Kedua-duanya ada tanda-tanda keracunan ringan dan keletihan. Skandal keluarga. Major Azlan mengulangi, suaranya rendah dan tanpa emosi. Ya, kakak ipar dengan adik ipar pada malam pengebumian suami. Mungkin sebab aktiviti terlalu lasak, katil lama tu patah. Kami rasa cukup buat laporan dan ambil tindakan bawah kesalahan moral dan mengganggu ketentraman awam. Ketua balai itu berkata dengan yakin, seolah-olah sudah membuat kesimpulan. Itulah juga pikiran semua orang yang ada di situ. Satu cerita yang mudah, walaupun kotor, sepasang kekasih gelap yang tidak dapat menahan nafsu telah berasmara pada malam pengebumian dan mendapat balasan. Major Azlan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memberi isyarat kepada Letnan Kamal, seorang pegawai penyiasat muda yang cerdas dan orang kanannya, untuk menyediakan peralatan. Kemudian dia menaiki tangga ke tingkat 2, terus ke bilik tidur yang telah ditutup secara ala kadar. Pemandangan di dalam bilik itu sama seperti yang dilaporkan. Katil yang patah ranap, selimut dan bantal bersepahan, bau peluh, bau badan, dan satu bau aneh yang manis menyengat terhidu di udara.
Pasukan forensik tempatan sedang mengambil gambar dan mengumpul bukti dengan agak sambil lewa kerana mereka juga percaya ini bukan kes jenayah. Mejar Azlan berdiri di tengah-tengah bilik, matanya yang tajam mengimbas sekeliling. Dia tidak melihat pada katil yang patah, benda yang dianggap semua orang sebagai tumpuan utama. Matanya berhenti pada butiran-butiran kecil yang lain. Tingkap ditutup dan diselak dari dalam. Segelas air ginseng yang belum habis di atas meja kecil di kepala katil. Pakaian Farah dan Zul dicampak berselerakan di lantai, tetapi tidak kelihatan seperti dikoyak atau ditanggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Dan kemudian dia melihat pada runtuhan katil itu. Kayu cengal adalah jenis kayu yang sangat kukuh. Sebuah katil yang dibuat dengan begitu rapi, bagaimana boleh patah dengan begitu mudah hanya kerana aktiviti lasak? Ketika semua orang, dari polis tempatan hingga ahli keluarga, melihat satu skandal moral, satu balasan Tuhan, Mejar Azlan merasakan sesuatu yang lain. Satu rancangan, satu rekaan. Ia terlalu dramatik. Semuanya kelihatan terlalu sempurna untuk mendedahkan satu dosa. Masa, tempat, watak, dan juga pengakhiran dengan katil yang patah. Satu kebetulan yang sempurna hingga menjadi tidak logik. Sebuah drama yang ditulis dengan begitu teliti, sehingga ia sendiri mendedahkan kepalsuannya. Kerutan muncul di dahi Mejar yang berpengalaman itu. Kerutan itu menandakan satu kes yang jauh lebih rumit daripada apa yang dilihat dengan mata kasar. Kamal, suaranya yang tegas memecah suasana kerja yang agak lesu. Tutup seluruh rumah ni, tiada siapa dibenarkan keluar masuk. Kumpul semua benda, dari gelas air ginseng, cebisan cadar, hingga keserpihan kayu katil. Beritahu Dr. Min untuk bersedia. Saya mahu bedah siasat penuh dilakukan ke atas Hashim bin Ja'afar. Ketua Balai Tempatan terkejut. Mejar, tapi Hashim meninggal sebab serangan jantung. Hospital dah sahkan. Saya tak percaya pada kematian yang berlaku tepat pada masanya, jawab Mejar Azlan, matanya masih tidak lepas dari tempat kejadian. Dan saya lebih tak percaya pada skandal yang terlalu sempurna. Siasat semula dari awal, semuanya. Arahannya seperti sebaldi air sejuk yang menyimbah fikiran semua orang. Satu skandal keluarga, melalui kerutan dahi Mejar Azlan, tiba-tiba dinaik taraf menjadi satu kes yang disyaki. Kabus misteri mula menyelubungi kematian Hashim yang pada mulanya kelihatan sangat jelas. Di hospital besar bandar, suasana juga tidak kurang tegangnya. Farah Adila dan Zul bin Ja'afar telah sedar selepas beberapa jam menerima rawatan dan air drip. Mereka diasingkan di 2 bilik berasingan dengan kawalan polis. Apabila sedar, reaksi pertama kedua-duanya adalah panik yang melampau. Farah mula menangis teresa-esa, meringkuk di sudut katil, matanya penuh ketakutan dan kehinaan. Dia tidak faham apa yang telah berlaku. Ingatan terakhirnya adalah sedang duduk berjaga di sisi keranda suaminya. Kerana terlalu letih dan sedih, dia telah menerima segelas air ginseng daripada seorang pembantu rumah sementara untuk memulihkan tenaga. Zul pula lebih ganas. Dia menumbuk katil, melaungkan kata-kata makian yang tidak jelas. Rasa terkejut dan marah jelas terpancar di wajahnya. Dia juga hanya ingat telah meminum segelas air ginseng yang sama seperti kakak iparnya. Selepas itu, kepalanya pening dan semuanya menjadi gelap. Sesi soal siasat pertama dijalankan di hospital oleh Letnan Kamal sendiri. Berhadapan dengan Farah, Kamal bersikap lembut. Puan Farah, sila bertenang dan ceritakan semula semua yang berlaku. Apa yang terjadi malam tadi selepas Puan minum air ginseng tu? Farah menggeleng-gelengkan kepalanya, air matanya bercucuran. Saya tak tahu, saya betul-betul tak tahu apa-apa. Saya sedang duduk di sebelah keranda Abang Hashim.
Lepas tu, saya tak ingat apa-apa lagi. Bila sedar, saya dah ada di sini. Encik, apa yang dah jadi? Kenapa saya ada kat sini? Suaranya pecah, penuh rasa teraniaya dan bingung. Keterangan Zul juga sama secara luar biasa. Saya cuma ingat, saya minum air ginseng yang budak pembantu rumah nama Aminah tu bagi. Dia kata air ginseng untuk kuatkan badan, minum supaya tak letih berjaga malam. Lepas minum beberapa minit, saya rasa pening, mengantuk sangat. Saya cuba keluar ke beranda untuk segarkan diri, tapi lepas tu saya tak ingat apa-apa lagi, langsung tak ada ingatan. Zul mengetap gigi, kedua-dua tangannya digenggam erat. Mesti ada orang letak ubat dalam air tu, mesti macam tu. Kedua-duanya secara berasingan memberikan keterangan yang sama. Mereka diberi ubat dan tidak tahu apa yang berlaku selepas itu. Mereka menafikan sekeras-kerasnya mempunyai hubungan sulit dan lebih-lebih lagi tidak dapat menjelaskan mengapa mereka berada di atas katil Hashim dalam keadaan bogel. Walau bagaimanapun, keterangan ini apabila diletakkan bersebelahan dengan bukti di tempat kejadian yang tidak dapat disangkal, menjadi sangat lemah dan tidak masuk akal. Bagi penyiasat tempatan dan orang awam di luar, ia jelas satu pembohongan yang janggal, satu skrip yang dipersetujui oleh kedua-duanya untuk menutup perbuatan dosa mereka. Diberi ubat tidur, lawak betul? Siapa pula nak bagi ubat kat diorang untuk apa? Ketua Balai Tempatan ketawa sinis apabila mendengar laporan Kamal. Jelas diorang berzina, bila kantoi baru reka cerita tu. Tak payah buang masa dengan diorang lagi. Malah keluarga Ja'far sendiri apabila mendengar keterangan ini, tiada seorang pun yang percaya. Mereka menganggap ia adalah alasan yang tidak tahu malu. Rasa malu dan marah telah mengatasi segala kewarasan. Mereka menganggap Farah dan Zul sebagai pendosa yang telah mencemarkan nama baik keluarga. Hanya Mejar Azlan dan Letnan Kamal yang berdiam diri. Keterangan ini, walaupun tidak masuk akal, sepadan dengan satu butiran yang diperhatikan oleh Mejar Azlan, gelas air ginseng. Dan ia juga sepadan dengan firasatnya tentang satu rekaan. Jika ini adalah sebuah drama, maka Farah dan Zul bukanlah pelakonnya. Mereka hanyalah boneka. Teruskan awasi mereka. Azlan mengarahkan Kamal dan cari segera pembantu rumah bernama Aminah tu. Dia saksi kunci. Tetapi apabila polis tiba di alamat yang diberikan oleh keluarga Ja'far, pembantu rumah sementara bernama Aminah telah hilang tanpa jejak. Dia seolah-olah lenyap dari kampung Kuala Merah sejurus selepas malam yang mengerikan itu. Kehilangannya menjadikan keterangan Farah dan Zul semakin meragukan di mata semua orang, tetapi menjadi isyarat amaran merah dalam fikiran Mejar Azlan. Cerita tentang katil patah dan pasangan penzina pada malam pengebumian tersebar keluar dari kampung Kuala Merah dengan kelajuan yang menakjubkan, lebih pantas daripada ombak yang memukul pantai. Ia menjadi topik perbualan terhangat di pasar, di atas bot nelayan, dan di setiap kedai kopi di tepi jalan. Setiap orang yang bercerita menambah sedikit perisa, melukis sedikit warna, menjadikan cerita itu semakin sensasi dan kotor. Farah Adila, dari seorang balu yang menyedihkan, tiba-tiba menjadi seorang wanita jalang yang tidak tahu malu. Zul, dari seorang adik yang berduka, berubah menjadi seekor binatang buas yang sumbang mahram. Orang ramai melupakan kematian Hashim, melupakan kerjaya cemerlangnya. Kini, dia hanya diingati sebagai suami malang yang ditanduk, seorang abang yang dikhianati oleh adik kandung dan istrinya sendiri. Keluarga Ja'far, sebuah keluarga yang dihormati karena kekayaan dan pengaruhnya, kini terpaksa menanggung penghinaan yang belum pernah terjadi. Mereka menutup pintu rapat-rapat, tidak berani berhadapan dengan pandangan hina dan bisikan jiran tetangga.
Kesedihan kehilangan orang tersayang belum reda, telah digantikan dengan rasa malu yang amat sangat. Hukuman masyarakat dijatuhkan tanpa belas kasihan. Orang ramai menuduh Farah dan Zul sebagai pasangan pezina yang menjadi punca utama kematian Hashim. Mesti si Hashim tu tahu pasal diorang, sebab tu dia marah sampai mati. Atau diorang sengaja buat dia marah sampai mati supaya diorang boleh bebas bersama. Perempuan macam si Farah tu patutnya dicampak ke laut bagi ikan makan. Si Zul tu pula patut dipukul sampai lumpuh. Kata-kata paling berbisa, spekulasi paling kejam diucapkan dengan mudah. Masyarakat telah menjadi hakim, telah menjatuhkan hukuman moral yang paling berat kepada dua insan yang terbaring di hospital itu. Walaupun polis masih menyiasat, tekanan memuncak ke atas pihak berkuasa. Masyarakat menuntut agar pasangan pezina itu dihukum berat sebagai pengajaran. Malah beberapa pegawai atasan menelepon Meja Azlan mencadangkan agar beliau menutup kes itu dengan cepat sebagai kes pelanggaran moral, mengelakkan ia berlarutan dan menjejaskan ketenteraman awam dan adat resam tempatan. Tetapi Meja Azlan tetap teguh. Dia tahu bahawa mengikut kehendak orang ramai adalah cara terpantas untuk menanam kebenaran. Dia percaya pada gerak hatinya, percaya pada perkara-perkara tidak logik yang dilihatnya di tempat kejadian. Dia tidak boleh membiarkan sebuah drama yang canggih memperdayakannya. Apabila semua orang percaya pada satu cerita yang terlalu mudah, itulah masanya kita perlu bertanya, katanya kepada Lieutenant Kamal di pejabat. Masyarakat boleh menjadi raksasa, tetapi kebenaran lebih kuat. Tugas kita adalah mencari kebenaran, bukan memuaskan hati orang ramai. Walaupun di bawah tekanan, dia tetap mengarahkan siasatan ke arah kes pembunuhan yang disyaki. Keputusan untuk membedah siasat mayat Hashim tetap diteruskan. Pasukan forensik masih meneliti setiap serpihan katil dengan teliti. Major Azlan sedang berenang melawan arus pendapat umum dan dia tahu hanya bukti saintifik yang boleh menjadi penyelamatnya. Malam, lampu pejabat unit jenayah berat masih menyala, asap rokok berlingkar di hadapan Major Azlan. Di papan putih besar, dia telah menyematkan gambar-gambar tempat kejadian, carta hubungan watak-watak dan nota-nota ringkas. Dia berdiri di situ, cuba menyusun semula kepingan-kepingan teka-teki kes itu. Kepingan pertama, kematian Hashim. Laporan awal dari hospital, kematian akibat serangan jantung, kegagalan jantung, satu kematian semula jadi. Tetapi masa kematiannya terlalu tepat, sejurus sebelum skandal istri dan adiknya terbongkar. Kebetulan ini menjadikannya kepingan yang paling mencurigakan. Kepingan kedua, tempat kejadian skandal. Farah dan Zul bogel dan pengsan di atas katil yang patah. Satu tempat kejadian yang sempurna untuk membuktikan hubungan sumbang mahram. Tetapi ia terlalu sempurna, terlalu dramatik. Siapakah pengarahnya? Kepingan ketiga, keterangan dua mangsa per suspek. Kedua-duanya mendakwa diberi ubat melalui air ginseng dan tidak ingat apa-apa. Keterangan yang dianggap tidak masuk akal, tetapi sepadan dengan kehilangan pembantu rumah Aminah. Kepingan keempat, katil yang patah. Kayu cengal, sejenis kayu yang sangat kuat. Boleh patah ranap, adakah hanya kerana aktiviti lasak atau ada kesan lain sebelumnya? Kepingan kelima, pembantu rumah Aminah, watak kabur yang muncul tepat pada masanya untuk menghidangkan air ginseng, kemudian hilang tanpa jejak. Siapakah dia? Saksi atau sebahagian daripada drama? Major Azlan mengambil pen marker dan melukis garisan menyambungkan kepingan-kepingan itu. Satu rangkaian yang kompleks mula terbentuk. Jika keterangan Farah dan Zul benar, maka mereka adalah mangsa. Seseorang telah memberi mereka ubat, membawa mereka ke katil, menanggalkan pakaian mereka, dan menciptakan tempat kejadian palsu.
Tujuannya apa? Untuk memalukan mereka, menghancurkan maruah keluarga Ja'far. Tetapi mengapa perlu berbuat begitu? Dan apa kaitannya dengan kematian Hashim? Satu hipotesis terlintas di pikirannya. Skandal itu bukan puncaknya. Ia adalah akibatnya. Satu tabir asap yang dilepaskan untuk menutup satu kebenaran yang lebih besar. Kebenaran itu mungkin. Kematian Hashim bukan satu kemalangan. Jika Hashim dibunuh, Azlan berbisik sendirian, maka mencipta skandal ini adalah satu langkah yang jenius. Ia akan mengalihkan perhatian semua orang, termasuk polis, kepada Farah dan Zul. Semua orang akan percaya Hashim mati kerana marah atau kecewa. Tiada siapa akan terfikir untuk membedah siasat mayatnya. Pembunuh akan terlepas dengan mudah, manakala dua orang itu akan hidup dalam kehinaan. Rancangan ini terlalu bijak, terlalu kejam. Ia memerlukan seseorang yang mempunyai minda pengiraan yang hebat dan kebencian yang mendalam. Orang itu mesti tahu selok-belok kehidupan keluarga Ja'far, mempunyai peluang untuk mendekati rumah itu, dan mampu bertindak dengan sangat teliti. Mata Major Azlan terhenti pada gambar wajah Hashim dalam fail, seorang lelaki yang berjaya, berkuasa. Orang seperti itu ramai kawan, tetapi musuh tidak pernah kurang. Kamal, dia mengangkat telepon menghubungi Letnan Kamal. Bagaimana keputusan bedah siasat dan analisis katil? Saya perlukan segera. Kes ini akan ada titik perubahan besar. Dia tahu bahawa jawapan kepada seluruh misteri ini terletak di dalam bilik bedah siasat yang sejuk dan pada serpihan kayu yang patah itu. Kepingan-kepingan pertama telah diletakkan dan gambaran sebuah konspirasi yang mengerikan mula terbentuk. Di pusat forensik bandar, suasananya sejuk dan sunyi. Hanya kedengaran bunyi logam berlaga dan pendingin hawa yang berdesing. Cahaya lampu pendar flor yang putih menerangi meja bedah siasat keluli tahan karat, di mana mayat Hashim terbaring kaku. Dr. Min, seorang pakar forensik terkemuka, dengan rambut yang sudah memutih dan mata yang tajam di sebalik cermin mata tebal, sedang bekerja dengan tumpuan yang tinggi. Dia telah menerima permintaan khas dari Major Azlan untuk mencari apa saja yang luar biasa, sekecil manapun. Bedah siasat telah berlangsung lebih 2 jam. Secara luaran, semuanya sepadan dengan diagnosis awal. Tubuh Hashim tidak mempunyai tanda-tanda kesan luaran, tiada lebam, tiada luka terbuka. Organ dalaman, terutamanya jantung, menunjukkan tanda-tanda kekejangan mendadak sesuai dengan serangan jantung. Mungkin kali ini Azlan terlalu curiga, fikir Dr. Min, sambil meneruskan kerjanya secara mekanikal. Dia memeriksa setiap bahagian badan dengan teliti, dari kepala hingga ke celah jari kaki. Ia adalah satu tabiat profesional, satu kehematan yang telah membantunya menyelesaikan banyak kes buntu pada masa lalu, dan tabiat itulah yang tidak mengecewakannya. Apabila dia membalikkan mayat untuk memeriksa bahagian belakang dan tumit, satu butiran yang sangat kecil menarik perhatiannya. Satu butiran yang jika diperiksa secara sambil lewa, pasti akan terlepas pandang. Matanya mengecil, dia mengambil kanta pembesar khas dan membongkok rapat ke tumit kanan Hashim. Di situ, betul-betul di bawah lapisan kulit tebal dan kapalan di tapak kaki berhampiran tumit, terdapat satu titik merah kecil. Ia lebih kecil daripada gigitan nyamuk, hampir tidak kelihatan jika tidak dilihat di bawah cahaya terang dan kanta pembesar. Di sekeliling titik merah itu, terdapat kawasan kulit yang sangat kecil, berwarna sedikit lebih gelap daripada biasa. Dr. Min menahan nafas, jantungnya berdegup sedikit lebih laju. Ini bukan tahi lalat, ia kelihatan seperti kesan suntikan jarum. Satu suntikan yang dilakukan dengan sangat halus di tempat yang tidak dijangka. Satu tempat yang sering diabaikan pada tubuh manusia,
tumit Achilles. Satu kilasan dingin melintas di pikiran dokter forensik itu. Dia dengan berhati-hati menggunakan pisau bedah untuk membuat hirisan kecil dan mengambil sampel tisu di lokasi yang disyaki itu. Pada masa yang sama, dia juga mengambil sejumlah besar sampel darah dari jantung mangsa. Dia segera membawa sampel-sampel ini untuk ujian toksikologi. Dia mengarahkan pembantunya untuk menjalankan spektrum toksikologi yang komprehensif dengan tumpuan khusus kepada neurotoksin semula jadi, alkaloid, dan toksin dari hidupan laut. Arahannya penuh dengan ketergesaan, firasat awal tentang kematian semula jadi telah hilang sama sekali. Bilik bedah siasat yang sedia sejuk kini terasa lebih membeku oleh satu kebenaran mengerikan yang mula terungkap. Beberapa jam kemudian, keputusan ujian toksikologi diserahkan kepada Dr. Min dalam sampul surat yang dimeterai. Dia memakai sarung tangan, membukanya dengan teliti. Setiap nombor, setiap simbol kimia yang tertera di atas kertas membuatkan wajahnya yang tenang menjadi tegang. Keputusannya tepat seperti yang dijangkakannya, malah lebih menakutkan. Dalam sampel darah dan sampel tisu yang diambil dari tumit Hashim, penganalisis telah mengesan kehadiran racun yang sangat kuat, tetrodotoksin. Tetrodotoksin, neurotoksin yang sangat poten yang terdapat dalam ikan buntal dan beberapa hidupan laut lain. Ia adalah salah satu racun semula jadi yang paling berbahaya yang pernah diketahui manusia. Sejumlah kecil sebesar kepala jarum sudah cukup untuk membunuh seorang dewasa. Racun ini bertindak secara langsung pada sistem saraf, menyebabkan kelumpuhan otot, kegagalan pernafasan, dan akhirnya kegagalan jantung. Perkara yang paling penting ialah gejala keracunan tetrodotoksin pada peringkat akhir, kekejangan, sianosis, kegagalan kardiovaskuler sangat serupa, hampir tidak dapat dibezakan dengan serangan jantung akut jika ujian toksikologi mendalam tidak dijalankan. Laporan itu juga menunjukkan bahwa kepekatan tetrodotoksin dalam darah mangsa telah dikira dengan sangat tepat. Dos yang cukup untuk menyebabkan kematian dengan cepat, tetapi tidak meninggalkan terlalu banyak kesan yang jelas. Racun itu telah ditulenkan pada tahap yang tinggi, menyingkirkan benda asing, menunjukkan bahwa pelakunya mempunyai pengetahuan mendalam tentang biokimia atau berpengalaman dalam menghandle makanan laut beracun. Dr. Ming mengangkat telepon dan mendial nombor Major Azlan. Suaranya tidak lagi tenang seperti biasa, tetapi mengandungi kejutan. Azlan, kamu betul. Ini bukan kematian mengejut. Ini adalah pembunuhan. Di hujung talian, Major Azlan mendengar dengan senyap. Apabila Dr. Min selesai membaca kesimpulannya, dia hanya berkata sepatah ayat pendek, tetapi suaranya menjadi beberapa darjah lebih dingin. Saya paham. Terima kasih, dokter. Papan catur ini baru sahaja diterbalikkan. Kematian Hashim telah disahkan. Dia telah dibunuh dengan racun yang canggih, disuntik ke tumitnya dengan licik. Kesan suntikan di tumit Achilles, titik kelemahan pahlawan mitos Yunani, kini telah menjadi kunci untuk membuka kas pembunuhan yang diselubungi oleh sebuah drama memalukan. Laporan forensik yang terletak di atas meja Azlan adalah seperti satu hukuman, bukan untuk pembunuh, tetapi untuk kealpaan penilaian awal. Semuanya telah berubah sepenuhnya. Kes itu, daripada skandal moral, telah secara rasmi dinaik taraf menjadi kes pembunuhan terancang. Major Azlan merasakan satu aliran adrenalin sejuk mengalir di tulang belakangnya. Dia sedang berhadapan dengan lawan yang setaraf, seorang pembunuh yang bukan sahaja kejam, tetapi juga sangat bijak, penuh perhitungan, dan berpengetahuan saintifik.
Pembunuh ini telah melakukan perkara yang jarang dapat dilakukan oleh penjenayah lain, memilih senjata yang sempurna, tetrodotoksin, racun yang gejalanya boleh disamarkan sebagai penyakit biasa, kaedah pelaksanaan yang halus, menyuntik racun ke tumit. Lokasi yang hampir mustahil untuk dikesan, mencipta satu drama penyamaran yang jenius, skandal sumbang mahram untuk mengalihkan perhatian, mencipta motif palsu untuk kematian, mati kerana kecewa, dan hampir menghapuskan sepenuhnya kemungkinan bedah siasat, dan mencapai pelbagai matlamat serentak. Bukan sahaja membunuh Hashim, pembunuh itu juga telah menghancurkan maruah Farah, Zul, dan seluruh keluarga Ja'far. Ini adalah satu tindakan balas dendam yang bersifat pemusnahan total. Kita sedang bermain satu permainan catur yang baru, Azlan berkata kepada Lieutenant Kamal dan beberapa penyiasat utama dalam mesyuarat tergempar. Lawan kita telah mendahului beberapa langkah. Dia telah mendirikan satu papan catur palsu untuk mengelirukan kita. Sekarang kita perlu buang papan catur lama itu dan mula semula dari awal. Di papan putih, dia memadam semua rajah lama. Dia menulis dengan huruf besar dan jelas, kes pembunuhan Hashim bin Ja'far. Di bawahnya, dia menggariskan soalan-soalan teras yang baru. Siapa yang mempunyai pengetahuan dan keupayaan untuk menulenkan tetrodotoksin? Siapa yang mempunyai peluang untuk mendekati Hashim untuk menyuntik racun tanpa dikesan? Siapa yang mempunyai motif yang cukup besar untuk melaksanakan rancangan balas pasung? Dendam yang begitu kejam? Siapakah pengarah drama di dalam bilik tidur itu? Apakah peranan pembantu rumah Aminah? Semua syakwasangka yang sebelum ini tertumpu kepada Farah dan Zul kini menjadi tidak relevan. Mereka tidak mungkin menjadi mangsa drama dan pada masa yang sama menjadi pembunuh. Mereka hanyalah buah catur di papan catur orang lain. Kamal, Azlan berpaling kepada orang bawahannya yang dipercayai. Keputusan ujian darah Farah dan Zul dah ada? Sudah, Major, jawab Kamal dengan nada teruja. Keputusan baru sahaja dihantar. Kamal membuka fail dokumen. Satu lagi kepingan teka-teki penting bakal diletakkan di tempatnya. Permainan catur baru telah bermula, dan pasukan penyiasat, walaupun ketinggalan, akhirnya dapat melihat langkah sebenar lawan mereka. Lieutenant Kamal membuka halaman laporan ujian, suaranya jelas menekankan butiran-butiran paling penting. Lapor Major, keputusan analisis sampel darah Puan Farah Adila dan Encik Zul bin Ja'far menunjukkan kehadiran gamma hydroxybutyrate atau GHB. Kepekatan dalam darah kedua-duanya berada pada tahap tinggi, cukup untuk menyebabkan keadaan tidak sedarkan diri yang mendalam dan kehilangan ingatan sementara selama beberapa jam. GHB, sejenis ubat bius yang sangat kuat, sering digunakan oleh penjenayah dalam kes rompakan dan serangan seksual kerana kesamnya yang cepat, menyebabkan kehilangan kesedaran dan sukar dikesan selepas hilang dari badan. Ia tidak berbau, tidak berasa dan mudah larut dalam minuman. Laporan ini adalah bukti saintifik yang tidak dapat disangkal, mengesahkan keterangan Farah dan Zul adalah benar sepenuhnya. Mereka telah diberi ubat, mereka telah pengsan, mereka tidak tahu apa yang telah berlaku. Mereka adalah mangsa, bukan pesalah. Kesunyian menyelubungi bilik musyawarat. Para penyiasat saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan kekaguman bercampur sedikit rasa malu atas prasangka awal mereka. Hukuman masyarakat, penghakiman keluarga, semuanya telah menimpa dua insan yang tidak bersalah. Jadi, Major Azlan mengetuk meja, membuat kesimpulan dengan tegas. Seluruh kejadian di dalam bilik tidur itu adalah satu rekaan 100%. Pembunuh telah memperdaya Farah dan Zul untuk minum GHB, mungkin melalui air ginseng. Selepas mereka pengsan, dia telah membawa mereka ke katil, menanggalkan pakaian mereka, dan menyusun mereka dalam posisi yang sensitif.
Seorang penyiasat wanita bergidik. Kejamnya, dia bukan sahaja membunuh, tapi juga mau menghancurkan hidup dua orang yang masih hidup. Tepat, Azlan mengangguk, dan dia telah mengira sehingga butiran terakhir. Butiran yang akan menjadikan drama ini mencapai kemuncaknya dan tidak akan dilupakan. Dia menunjuk pada gambar katil yang patah ranap. Kamal, bagaimana keputusan pemeriksaan katil? Ya, pasukan forensik juga baru sahaja melaporkan, sambung Kamal. Ini butiran yang paling menakjubkan, Mejar. Lieutenant Kamal menunjukkan sekeping gambar jarak dekat palang melintang kayu cengal katil itu, bahagian yang patah dua. Gambar itu diperbesarkan, mendedahkan butiran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tuan-tuan dan puan-puan, Kamal menunjuk pada garisan patah di gambar. Secara luaran, ini kelihatan seperti patah akibat beban berlebihan. Tetapi apabila pakar kami menganalisisnya dengan teliti menggunakan mikroskop elektron, mereka menemui kebenarannya. Dia beralih ke gambar analisis lain yang mempunyai garisan dan nota teknikal. Salah satu palang melintang utama yang menampung beban katil telah diusik sebelumnya. Terdapat kesan gergaji yang sangat halus, dibuat dengan sejenis gergaji logam, berbilah sangat nipis, mungkin gergaji ukir yang digunakan dalam seni halus. Pembunuh telah menggergaji palang ini hampir putus dari bawah, di tempat yang paling sukar dilihat. Dia hanya meninggalkan lapisan kayu setebal kurang dari 1 sentimeter di bahagian atas. Seluruh bilik mesyawarat sekali lagi senyap terpegun. Dengan kata lain, Kamal meneruskan, suaranya penuh kekaguman terhadap kecanggihan penjenayah itu. Katil ini telah dibunuh. Ia direka untuk runtuh dengan pasti di bawah berat tertentu, yaitu berat 2 orang dewasa. Pembunuh telah mengira bahwa apabila dia meletakkan 2 tubuh Farah dan Zul yang pengsan di atas katil, lapisan kayu nipis yang tinggal masih cukup untuk menampungnya. Tetapi dengan sedikit pergerakan atau selepas satu tempoh masa, strukturnya akan menjadi lemah dan gedekang. Satu rancangan yang sempurna hingga ke butiran terkecil. Pembunuh bukan sahaja merekayasa manusia, dia juga merekayasa objek. Dia mengubah katil menjadi bom jangka, seorang pelakon dalam dramanya. Bunyi katil runtuh adalah loceng penutup tirai drama. Bunyi yang akan menarik perhatian semua orang, mendedahkan dosa kedua-dua mangsa kepada umum. Dia telah mengubah satu kes pembunuhan menjadi satu skandal. Major Azlan merumuskan, suaranya dingin membeku. Dia telah mengubah 2 mangsa menjadi pesalah, dan dia telah mengubah sebuah katil menjadi senjata kejutan. Orang ini bukan pembunuh biasa. Dia adalah seorang seniman jenayah. Gambaran jenayah itu kini lebih lengkap berbanding sebelumnya. Satu pembunuhan menggunakan racun, diikuti dengan satu drama yang direka dengan teliti untuk menutup dan memfitnah. Tetapi soalan terbesar masih kekal, siapa yang mempunyai kebencian yang cukup, kebijaksanaan yang cukup, dan kekejaman yang cukup untuk melakukan semua ini? Arah siasatan kita sekarang perlu berubah sepenuhnya. Azlan memberi arahan. Lupakan Farah dan Zul, tumpukan pada mangsa sebenar, Hashim. Semak semua hubungannya. Musuh dalam perniagaan, konflik pribadi, dendam masa lalu. Selongkar kehidupan Hashim, pembunuhnya pasti bersembunyi di suatu tempat dalam bayang-bayang kehidupannya. Siasatan secara rasmi memasuki fasa baru, menuju ke dunia yang kompleks dan penuh konflik, pemilik kilang makanan laut yang berkuasa itu. Kilang pemprosesan makanan laut Sinar Lautan terbentang luas di tepi teluk, merupakan premis paling besar dan modern di Kampung Kuala Merah. Setiap hari, beratus-ratus pekerja sibuk bekerja di tengah-tengah bunyi bising mesin, memproses bertantan makanan laut segar yang dibawa dari kapal-kapal nelayan laut dalam. Udara di sini sentiasa pekat dengan bau masin laut, bau hanyir ikan, dan bau wangi.
Selepas kematian pemilik dan skandal keluarganya, suasana kerja di kilang menjadi berat dan penuh dengan bisikan. Ini adalah persekitaran yang ideal untuk mengumpul maklumat. Mengikut arahan Mejar Azlan, Letnan Kamal dengan identiti palsu telah memohon kerja sebagai pekerja sementara di kilang sinar lautan. Dengan penampilan seperti pelajar, pendiam, dan gaya seorang pemuda dari tempat lain yang mencari kerja, dia cepat bergaul tanpa menimbulkan syakwa sangka. Tugas Kamal adalah mendengar. Dia bekerja di bahagian pengasingan ikan. Satu kerja yang berat, tetapi merupakan tempat berkumpulnya ramai pekerja lama, orang yang paling tahu selok-belok kilang. Selepas hanya 2 hari, Kamal mula mendengar cerita-cerita yang tidak akan tercatat dalam mana-mana laporan. Hashim, di mata orang luar, adalah seorang usahawan yang berjaya, tetapi di mata ramai pekerja, dia adalah seorang bos yang keras, berkira, dan kadang-kadang kejam. Encik Hashim tu pandai, memang pandai, tapi hidup tak ada budi bahasa. Seorang pekerja tua bernama Pak Bakar memberitahu Kamal semasa waktu rehat tengah hari selepas mereka menjadi lebih mesra. Berniaga, dia tekan pesaing habis-habisan. Dengan pekerja, dia perah sampai ke tulang. Gaji kedekut, silap sikit je dah maki hamun, potong gaji. Seorang pekerja lain menyampuk, ingat kes bakar parut tak? Dia tu mandor kat sini berpuluh tahun. Hanya sebab disyaki curi beberapa tong barang, Encik Hashim pecat terus, siap lapor polis buat kecoh. Si Bakar tu bersumpah satu hari nanti, dia akan balik tuntut hutang. Kamal mengingati nama Bakar Parut. Dia juga mendapati terdapat konflik tersembunyi antara Hashim dan rakan-rakan niaganya, terutamanya dengan Ismail, orang yang minum bersama Hashim pada malam malang itu. 2 orang tu depan baik, belakang tak. Macam-macam cerita dengar. Seorang pekerja wanita di bahagian pembungkusan berbisik. Dengar cerita, Encik Ismail nak luaskan pasaran ekspor, tapi Encik Hashim cuma nak fokus pasaran tempatan, bergaduh besar beberapa kali. Encik Ismail kata Encik Hashim tak berpandangan jauh. Encik Hashim pula maki Encik Ismail tamak, nak bolot semua. Maklumat-maklumat ini melukiskan potret yang sama sekali berbeza tentang Hashim, seorang lelaki yang mempunyai ramai musuh, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Sesiapa sahaja di antara mereka boleh mempunyai motif untuk menyingkirkannya. Kamal secara rahsia merakam maklumat penting, nama-nama, konflik-konflik dengan telefonnya dan menghantarnya kepada Mejar Azlan. Rangkaian hubungan kompleks Hashim mula terurai. Kes itu tidak lagi menjadi misteri yang kabur. Ia telah mula mempunyai suspek-suspek yang konkret. Sementara Letnan Kamal mengumpul maklumat di kilang, Mejar Azlan menumpukan pada satu soalan yang lebih teknikal. Satu soalan yang boleh mengecilkan skop suspek dengan ketara. Siapa yang boleh mengakses dan menulenkan tetrodotoksin? Ini bukan jenis racun yang boleh dibeli dengan mudah di pasaran. Memiliki dan mengendalikannya memerlukan pengetahuan dan kemahiran khas. Pembunuhnya tidak mungkin orang biasa. Mejar Azlan mengadakan mesyuarat dengan pakar-pakar makanan laut dan biokimia tempatan. Tuan-tuan, dia membuka bicara. Di kawasan kita, siapa yang berkemungkinan terdedah dan mampu mengendalikan toksin dari ikan buntal? Seorang pakar perikanan tua bersuara. Mejar, ada 3 kumpulan utama. Pertama, nelayan-nelayan berpengalaman, terutamanya yang pakar memancing ikan buntal. Walaupun dilarang, mereka masih menangkap secara haram untuk dijual ke restoran-restoran gelap atau untuk dibuat arak. Mereka ada petua tradisional untuk membuang racun, tapi untuk menulengkannya pada kepekatan tinggi hampir mustahil. Seorang pensyarah biokimia dari universitas berdekatan menyambung. Kumpulan kedua ialah mereka yang mempunyai pengetahuan biokimia seperti pelajar, pensyarah, atau juru teknik makmal.
Dengan peralatan yang sesuai, proses mengekstrak dan memekatkan tetrodotoksin dari ovari dan hati ikan buntal adalah mungkin secara teorinya. Dan kumpulan ketiga, Azlan bertanya. Kumpulan ketiga, pakar perikanan itu menyambung suaranya perlahan, adalah chef-chef profesional, mereka yang mempunyai sijil untuk menyediakan ikan buntal di restoran-restoran mewah di bandar-bandar besar. Mereka dilatih secara formal tentang cara mengendalikan setiap bagian beracun. Mereka adalah orang yang paling paham tentang dos dan ketoksikan racun ini. 3 kumpulan sasaran telah dikenal pasti. Nelayan berpengalaman yang pakar ikan buntal, orang yang mempunyai kepakaran biokimia, dan chef pakar ikan buntal. Major Azlan mengarahkan para penyiasat untuk menyemak semula senarai musuh dan orang yang berkonflik dengan Hashim, kemudian memadankannya dengan 3 kumpulan ini. Periksa sama ada Bakar Parutu seorang pemancing ikan buntal yang handal arahnya. Macam mana dengan Ismail? Dia ada pengetahuan tentang kimia atau ada hubungan dengan mana-mana pakar dalam bidang nita? Pada masa yang sama, semak semua makmal universiti di kawasan ni. Tengok ada kes kecurian bahan kimia atau mana-mana individu yang berkelakuan aneh baru-baru ni tak? Siasatan kini dibahagikan kepada 2 cabang. 1 mendalami hubungan sosial mangsa, 1 lagi menumpukan pada aspek saintifik senjata pembunuhan. Apabila kedua-dua cabang ini bertemu di satu titik, disitulah pembunuhnya akan terdedah. Berdiri di hadapan papan putih di pejabatnya, Major Azlan memegang pen, mula melakar semula keseluruhan skrip kes itu berdasarkan bukti yang ada. Dia cuba meletakkan dirinya di tempat pembunuh, berfikir seperti dia, bertindak seperti dia. Satu gambaran yang menakutkan dan terperinci mula terbentuk. Fasa 1. Persediaan. Berlangsung berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Mengkaji sasaran. Pembunuh pasti telah menghabiskan masa yang sangat lama untuk memperhatikan keluarga Hashim. Dia tahu jadwal harian, tabiat, struktur rumah, hubungan, dan mungkin juga rahasia-rahasia pribadi. Menyediakan senjata. Dia entah bagaimana telah mendapatkan ikan buntal beracun dan menjalankan proses penulinan tetrodotoksin. Proses ini memerlukan kesabaran, pengetahuan, dan tempat rahasia. Menyediakan props, dia membeli atau menghasilkan GHB. Dia mencari cara untuk menceroboh rumah Hashim pada satu masa sebelum hari kejadian untuk menggergaji palang katil. Ini adalah tindakan yang sangat berani, menanam orang dalam. Dia telah mencari dan mengupah Aminah, seorang pembantu rumah sementara. Mungkin dia memujuknya dengan wang atau mengugutnya. Fasa 2. Pelaksanaan. Hari kejadian. Melumpuhkan Hashim. Pembunuh memilih masa ketika Hashim mabuk bersama Ismail. Mungkin dia telah menunggu di rumah atau menceroboh masuk ketika Hashim pulang dalam keadaan tidak sedar. Dia menyuntik racun ke tumit Hashim, satu tindakan pantas yang hampir tidak meninggalkan kesan. Hashim meninggal tidak lama selepas itu. Mereka cipta tempat kejadian skandal. Aminah, atas arahan pembunuh, telah menghidangkan 2 gelas air ginseng yang dicampur GHB kepada Farah dan Zul. Selepas kedua-dua mangsa pengsan, pembunuh mungkin bersama Aminah atau bersendirian telah membawa mereka ke bilik tidur Hashim, menanggalkan pakaian mereka dan meletakkan mereka dalam posisi sensitif di atas katil yang telah dirosakkan. Pembunuh pergi, meninggalkan katil itu sebagai perangkap. Dia tahu lambat laun ia akan runtuh, menghasilkan bunyi dan mendedahkan segalanya. Fasa 3. Melarikan diri dan memerhati. Menghapuskan jejak, pembunuh juga lenyap ke dalam kegelapan, mungkin berada sangat dekat, memerhatikan hasil kerjanya, memerhatikan kekecohan, kemarahan, dan kesilapan polis. Skrip ini terlalu sempurna, terlalu logik.
Ia menjelaskan semua butiran yang tidak masuk akal dalam kes ini. Tujuan pembunuh bukan sahaja untuk membunuh Hashim. Azlan membuat kesimpulan kepada pasukannya. Tujuannya adalah untuk mencipta sebuah tragedi, satu pemusnahan simbolik. Dia mau keluarga Ja'far mati dalam kehinaan. Ini adalah satu tindakan balas dendam. Satu balas dendam yang dipupuk oleh kebencian yang amat dahsyat. Dendam apa yang boleh sedalam ini? Mata Mejar Azlan terhenti pada satu nota kecil di papan tulis, maklumat yang baru dihantar oleh Letnan Kamal. Bakar Parut, nama sebenar Abu Bakar, memang seorang pemancing terkenal di kawasan ini, terutamanya dengan kepakarannya memancing ikan buntal. Suspek nomor 1 telah muncul secara rasmi. Abu Bakar, digelar Bakar Parut, tinggal di sebuah rumah papan usang di hujung perkampungan nelayan, di mana bau ikan kering dan jala reput bercampur, mencipta satu bau yang khas. Dia seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun, bertubuh sasa seperti nelayan tegar, wajahnya keras dan menonjol dengan parut putih panjang dari hujung kening kiri ke tulang pipi. Parut itu membuatkan matanya sentiasa kelihatan garang. Apabila Meja Azlan dan Letnan Kamal tiba, Bakar Parut sedang duduk membaiki jala di anjung rumah. Melihat kelibat polis, dia tidak kelihatan terkejut, hanya tersenyum sinis. "Cari aku tahu lambat laun korang akan datang," katanya dengan suara serak. "Si Hashim celaka tu dah mati, korang terus teringat ke aku kan?" "Encik Abu Bakar," kata Meja Azlan dengan tenang, "kami nak tanya beberapa soalan berkaitan kematian Encik Hashim." "Tanyalah," jawab Bakar Parut, tangannya masih ligat menyirat jala yang koyak. "Tanya, aku gembira ke tak dia mati?" "Ya, aku gembira sangat. Aku cuma harap aku dapat tengok sendiri dia mati." Kebencian dalam kata-katanya tidak disembunyikan. Dia menceritakan bagaimana dia dipecat dengan hina oleh Hashim, dituduh mencuri sehingga kehilangan maruah dan terpaksa kembali ke laut. "Encik ada pengetahuan tentang ikan buntal?" Kamal bertanya terus. Bakar Parut mengangkat muka, memandang Kamal dengan tajam. "Satu kampung ni tahu Bakar Parut ni juara pancing ikan buntal. Orang kaya dari bandar selalu tempah aku buat arak." "Kenapa korang nak kata aku guna ikan buntal bunuh dia?" Dia ketawa terbahak-bahak, penuh ejekan. "Malam Encik Hashim meninggal, antara pukul 10 malam hingga 2 pagi, Encik ada di mana?" Mejar Azlan bertanya, matanya tidak lepas dari wajah Bakar Parut. Senyuman di wajahnya hilang. Dia merenung Azlan, kemudian tiba-tiba mencampakkan alat penyiratnya ke tanah. "Di mana? Aku cakap korang percaya ke? Malam tu, aku dengan 3 orang kawan lagi ada kat tengah laut, lebih 2 batu nautika dari sini, mencandat sotong. Kami pergi dari petang semalam, pagi esok baru balik. Satu bot ada 4 orang. Ada GPS lagi catat perjalanan. Korang nak periksa?" Kata-kata Bakar Parut penuh keyakinan. Dia mempunyai alibi yang tidak dapat disangkal. Pasukan penyiasat lain segera dihantar untuk mengesahkan, dan hasilnya tepat seperti yang dikatakannya. 3 rakan sebutnya mengesahkan, dan data GPS bot juga menunjukkan mereka berada di laut sepanjang malam itu. Bakar Parut mempunyai motif. Dia mempunyai pengetahuan tentang senjata, tetapi dia tidak mempunyai peluang. Suspek nomor 1 telah dikeluarkan dari senarai. Labirin suspek membawa pasukan penyiasat kembali ke titik permulaan. Mungkin dia ada rakan sejenayah. Kamal membuat andaian dalam perjalanan pulang. Mungkin Azlan mengangguk. Tapi orang yang sombong dan curiga macam Bakar Parut, aku tak rasa dia akan percayakan orang lain untuk rancangan serumit ni. Lagipun, kerja menggergaji katil tu perlukan pencerobohan awal.
Bakar tak ada kaitan untuk buat kerja tu. Kita dah terlepas pandang seseorang yang lebih penting. Matanya kembali tertumpu pada nama kedua dalam senarai, Ismail. Ismail, 40 tahun, rakan niaga dan orang terakhir bersama Hashim, adalah watak yang sangat berbeza dengan Bakar Parut. Dia mempunyai penampilan seorang usahawan yang kemas, berpakaian segak dan bertutur lembut. Apabila Major Azlan menemuinya, Ismail berada di pejabatnya di syarikat Sinar Lautan, cuba mengekalkan operasi kilang selepas tragedi keluarga Jaafar. Dia kelihatan sangat sedih dan bekerjasama. Ini satu tragedi yang tak dapat dipercayai, Major, kata Ismail dengan nada penuh penyesalan. Abang Hashim tu macam abang dan kawan baik saya. Kami sama-sama bina syarikat ni dari kosong. Boleh ceritakan semula butiran malam tu? Azlan bertanya. Malam tu, saya dengan Abang Hashim ada jumpa seorang rakan niaga penting. Lepas tetamu balik dalam pukul 9 malam, kami berdua duduk minum sikit lagi. Kami ada berbincang tentang hala tuju syarikat. Ada sikit perselisihan faham, tapi itu biasa. Abang Hashim nampak letih sikit dan mengadu sakit dada. Jadi dalam pukul 10 lebih, saya hantar dia balik berehat. Saya sempat pesan suruh dia jaga kesehatan. Tak sangka itu kali terakhir. Ismail mengeluh, melakonkan watak sedih dengan sempurna. Perselisihan faham kecil. Azlan menekan butiran itu. Menurut maklumat kami, encik berdua ada konflik yang agak tegang tentang perluasan pasaran. Wajah Ismail kelihatan sedikit cemas, tetapi dia cepat bertenang. Itu cuma perdebatan kerja, Major. Mana ada adik-beradik berniaga sama tak ada macam tu. Tapi kami sentiasa capai kata sepakat. Kematian Abang Hashim satu kehilangan besar untuk syarikat dan untuk saya sendiri. Apa untungnya saya dapat? Soalan terakhirnya adalah satu penegasan terselindung. Tetapi Major Azlan tahu, jika Hashim mati, mengikut perjanjian perkongsian, Ismail akan mempunyai hak keutamaan untuk membeli semua saham Hashim dengan harga istimewa. Dia akan menjadi pemilih tunggal Sinar Lautan. Motifnya sangat jelas. Namun, Ismail tidak kelihatan seperti orang yang mampu melaksanakan rancangan pembunuhan yang begitu canggih. Dia seorang peniaga, bukan ahli kimia atau nelayan. Sesi soal siasat pertama dengan Ismail tidak membuahkan hasil. Dia terlalu licik dan berhati-hati. Tetapi, Azlan mempunyai firasat bahwa musang ini menyembunyikan sesuatu di sebalik kesedihannya. Dia mengarahkan perisik untuk mengawasi setiap pergerakan Ismail secara senyap. Siasatan seolah-olah menemui jalan buntu lagi. Suspek-suspek paling jelas semuanya mempunyai kelemahan. Major Azlan tahu bahwa pembunuh sebenar mungkin bukan salah seorang musuh yang dikenali. Dia mungkin hantu dari masa lalu. Kamal, Azlan memberi arahan. Gali lebih dalam lagi masa lalu Hashim, 5 tahun, 10 tahun lepas. Cari kalau dia pernah ada dendam dengan sesiapa, terutamanya kes-kes yang boleh menyebabkan orang muflis, rumah tangga hancur. Arahan ini membuka satu pintu ke arah satu tragedi yang telah dilupakan. Satu tragedi yang baranya telah membara selama bertahun-tahun sebelum meletus menjadi api dendam yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, Major Azlan memutuskan untuk memanggil Ismail sekali lagi. Kali ini, suasananya bukan lagi perbualan biasa di pejabat, tetapi satu sesi soal siasat rasmi di bilik soal siasat Balai Polis. Ismail, walaupun sedikit terkejut, masih kelihatan tenang. Dia duduk berhadapan dengan Major Azlan. Kedua-dua tangannya diletakkan di atas meja. Major, saya tak faham kenapa Tuan nak jumpa saya kat sini. Saya dah beritahu semua yang saya tahu. Betul ke? Azlan memandang tepat ke mata Ismail. Awak kata hari itu, Hashim mengadu letih dan sakit dada. Tapi menurut pembantu rumah, bila dia sampai rumah, Hashim nampak normal, malah nampak ceria.
Macam mana awak nak jelaskan percanggahan ni? Keyakinan di wajah Ismail goyah sedikit. Mungkin sebab arak? Masa tu kami berdua dah mabuk sikit, mungkin saya silap ingat. Silap ingat? Azlan tersenyum sinis. Atau awak sengaja cakap macam tu untuk kuatkan teori kematian sebab sakit jantung? Awak orang terakhir bersama mangsa Ismail. Awak tahu tak, kalau kematian Hashim tak disahkan sebab penyakit, awak akan jadi suspek nombor 1. Ismail menelan liur. Mejar, Tuan tuduh saya. Saya tak ada sebab nak cederakan Hashim. Tak ada sebab. Azlan ketawa dingin. Seluruh empayar sinar laut tu macam mana? Awak tahu tak pasal perjanjian saham antara kamu berdua? Awak tahu tak awak akan jadi orang yang paling untung dari kematian dia? Tekanan semakin meningkat. Ismail mula berpeluh. Dia mungkin seorang peniaga yang licik di pasaran, tetapi di hadapan seorang penyiasat berpengalaman seperti Azlan, topengnya mula retak. Namun, dia masih berkeras menafikan. Dia terus menegaskan dia tidak bersalah, bahwa semua konflik hanyalah urusan perniagaan. Tiada bukti langsung yang boleh mengaitkannya. Dia tahu itu. Sesi soal siasat berlanjutan berjam-jam, tetapi tidak membuahkan hasil. Azlan terpaksa melepaskan Ismail, tetapi dia yakin lelaki ini terlibat. Mungkin dia bukan dalang utama, tetapi dia pasti bukan orang luar yang tidak bersalah. Dia sedang melindungi seseorang atau melindungi peranannya sendiri dalam kes ini. Teruskan awasi dia 24 jam, Azlan mengarahkan pasukan perisik. Aku percaya, lambat laun, musang ni akan tunjukkan ekornya. Sementara Ismail diawasi dengan ketat, siasatan mengenai masa lalu Hashim telah membuahkan hasil pertama. Para penyiasat telah menyemak semula rekod perniagaan, keratan akhbar lama dan menemu bual peniaga-peniaga lama di daerah itu. Satu cerita dari 5 tahun lalu telah timbul. Pada masa itu, kilang sinar lautan milik Hashim belum menjadi penguasa tunggal. Terdapat satu pesaing yang kuat, sebuah kilang keluarga bernama Warisan Perdana, yang diuruskan oleh seorang lelaki bernama Halim. Kilang Warisan Perdana terkenal dengan produk tradisionalnya, berkualiti tinggi dan mempunyai pelanggan setia. Tetapi kemudian Hashim muncul dengan modal yang kuat dan strategi perniagaan yang kejam. Hashim telah menekan kilang Warisan Perdana sedikit demi sedikit. Dia menurunkan harga, merebut sumber bekalan bahan mentah, memancing pekerja-pekerja terbaik, dan malah menyebarkan kabar angin buruk tentang kualiti produk pesaingnya. Pertarungan yang tidak seimbang itu berlarutan selama hampir setahun. Akhirnya, kilang Warisan Perdana tidak dapat bertahan lagi dan mengisytiharkan muflis. Seluruh perniagaan yang dibina oleh keluarga Halim selama beberapa generasi hancur berkecai. Itu satu pengambil alihan yang kotor, seorang nelayan tua yang pernah membekalkan ikan kepada kedua-dua kilang menceritakan. Si Hashim tu guna macam-macam cara untuk bunuh kilang Warisan Perdana. Encik Halim tu orang baik, berniaga jujur, tak boleh lawan jerung macam dia. Cerita ini telah dilupakan oleh masa, ditenggelami oleh kejayaan gemilang kilang sinar lautan. Tetapi bagi pasukan penyiasat, ia adalah satu petunjuk yang sangat penting. Satu dendam yang cukup dalam, cukup pedih untuk memupuk rancangan balas dendam selama 5 tahun. Siasatan terus mendalami tragedi keluarga Halim. Apa yang mereka temui lebih dahsyat daripada sekadar muflis. Encik Halim, selepas kehilangan hasil titik peluhnya, jatuh ke dalam kemurungan yang teruk. Hutang bertimbun, dikejar pemiutang siang dan malam. Dia tidak dapat menahan tekanan. Kira-kira 3 bulan selepas kilang Warisan Perdana ditutup, orang menemuinya tergantung di kilang lamanya. Kematian Encik Halim meninggalkan luka yang tidak akan sembuh bagi keluarganya.
Istrinya, Puan Noraini, kerana terlalu sedih, jatuh sakit dan meninggal dunia setahun kemudian. Tragedi keluarga Halim kini hanya tinggal seorang sahaja, anak lelaki mereka, Hafiz bin Halim. Rekod menunjukkan pada masa kejadian, Hafiz adalah pelajar tahun kedua di sebuah universiti terkemuka mengambil jurusan biologi marin. Dia seorang pelajar cemerlang, bijak dan dijangka akan mewarisi perniagaan keluarga. Tetapi tragedi yang menimpa telah mengubah segalanya. Selepas kematian bapanya, Hafiz telah menangguhkan pengajiannya, dan selepas ibunya meninggal, dia secara rasmi berhenti belajar dan hilang dari kampung itu. Hilang? Meja Azlan mengerutkan dahi membaca laporan itu. Orang hidup macam mana boleh hilang? Para penyiasat cuba mencari maklumat tentang Hafiz, tetapi semua jejak terhenti 4 tahun lalu. Dia tidak mempunyai pendaftaran kediaman di tempat lain, tiada transaksi bank, tidak menggunakan media sosial. Dia seperti hantu, seseorang yang telah memadamkan dirinya dari dunia ini. Seorang pelajar cemerlang jurusan biologi marin, satu dendam keluarga yang mendalam, satu kehilangan yang misteri. Semua butiran tiba-tiba saling berkaitan. Biologi marin, bidang pengajian yang boleh memberikan pengetahuan tentang toksin dalam hidupan laut, termasuk tetrodotoksin. Dendam keluarga, motif balas dendam yang cukup besar untuk memupuk rancangan yang mengerikan. Kehilangan diri untuk mempersiapkan rancangan itu dalam kegelapan. Wajah penjenayah, hantu yang menggerakkan seluruh drama ini, buat pertama kalinya muncul dengan begitu jelas dan menakutkan. Dengan suspek baru, Hafiz, Meja Azlan mengarahkan pasukannya untuk menyemak semula semua bukti yang dikumpul dari awal, tetapi kali ini dari sudut pandangan yang berbeza. Letnan Kamal, yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi, duduk berjam-jam di bilik teknikal, meneliti semula rakaman kamera keselamatan di sekitar rumah Hashim. Ini adalah kerja yang membosankan dan dia telah menontonnya berkali-kali sebelum ini tanpa menemui apa-apa. Tetapi kali ini dia mencari hantu, seseorang yang tidak sepatutnya berada di situ. Dia memutar ulang rakaman lorong menuju ke rumah Hashim pada petang malam itu. Masih imej yang sama, beberapa jiran lalu lalang, beberapa kanak-kanak bermain, sebuah van penghantaran. Tunggu, van penghantaran. Kamal menghentikan imej itu. Ia adalah sebuah van kecil milik sebuah syarikat kurir di bandar. Pemandunya memakai uniform, topi yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Dia berhenti di hadapan sebuah rumah, beberapa pintu dari rumah Hashim, menghantar sebuah kotak kecil dan menerima bayaran. Semuanya kelihatan normal. Tetapi apabila Kamal menyemak masanya, dia mendapati sesuatu yang aneh. Seluruh proses penghantaran hanya mengambil masa kira-kira 30 saat. Tetapi selepas selesai, pemandu itu tidak segera pergi. Dia berada di situ, berpura-pura memeriksa kendaraannya, menyusun barang. Dia berada di lorong itu selama hampir 5 menit lagi. Sepanjang 5 menit itu, matanya beberapa kali menjeling ke arah pagar rumah Hashim secara sembunyi tetapi dengan niat. Seorang penghantar barang biasa akan sentiasa tergesa-gesa. Berlama-lama tanpa sebab adalah satu tingkah laku yang luar biasa. Kamal membesarkan imej penghantar barang itu. Walaupun topi menutupi sebahagian besar wajahnya, dia masih dapat melihat sebahagian dagu dan bibir nipisnya. Seorang pemuda kurus. Mungkinkah dia segera menjalankan perisian pengecaman wajah, memadankannya dengan satu-satunya gambar Hafiz yang ada dalam rekod pelajarnya. Gambar itu sudah 5 tahun lamanya. Keputusan awal tidak sepadan, tahap persamaan hanya 40%. Tetapi Kamal tahu bahwa selepas 5 tahun, wajah seseorang boleh banyak berubah.
Namun, petunjuk ini, walaupun samar, adalah cahaya pertama dalam mencari hantu bernama Hafiz. Periksa syarikat kurier itu segera. Azlan memberi arahan. Cari identiti pekerja yang buat penghantaran di laluan tu pada hari kejadian. Pencarian identiti penghantar barang itu yang disangka mudah menemui jalan buntu. Syarikat kurier itu kecil, pengurusan pekerjanya agak longgar. Mereka mengesahkan ada seorang pekerja bernama Adam yang bertanggung jawab di laluan itu. Tetapi Adam telah berhenti kerja secara tiba-tiba sejurus selepas hari kejadian dengan alasan pulang ke kampung kerana urusan keluarga. Fail permohonan kerja Adam sangat ringkas, hanya salinan kad pengenalan dan alamat sementara yang palsu. Gambar dalam fail itu adalah gambar paspor berkualiti rendah yang kelihatan agak berbeza dari imej kamera. Semua jejak sekali lagi buntu. Adam jelas nama palsu, satu topeng yang dicipta untuk tujuan tertentu sebelum hilang. Mejar Azlan berasa seperti sedang mengejar hantu sebenar. Hafiz telah mengira sehingga ke tahap mencipta identiti palsu, bekerja seperti orang biasa untuk seketika agar tidak disyaki, dan kemudian hilang sejurus selepas menyelesaikan misinya. Dia dah hapuskan semua jejaknya, kata Kamal dengan nada sedikit kecewa. Kita tak ada apa-apa untuk cari dia sekarang. Tidak juga, jawab Azlan, matanya merenung papan tulis. Dia boleh hapuskan jejaknya, tapi dia tak boleh hapuskan jejak orang yang dia berinteraksi. Dia dah buat satu kesilapan. Semakin rumit rancangan, semakin ramai orang yang terlibat. Dan semakin ramai orang, semakin mudah meninggalkan kelemahan. Matanya terhenti pada nama Aminah, pembantu rumah misteri itu. Hafiz tak mungkin laksanakan semua ini seorang diri. Dia perlukan seseorang di dalam rumah. Orang itu ialah Aminah. Aminah adalah rantai yang paling lemah. Cari dia, kita akan jumpa Hafiz. Pencarian hantu bernama Hafiz beralih arah buat sementara waktu. Kini, sasaran nomor 1 adalah mencari pembantu rumah Aminah. Pasukan penyiasat menumpukan seluruh tenaga untuk mencari pembantu rumah bernama Aminah. Tetapi ini juga satu tugas yang sangat sukar. Keluarga Ja'far mengupahnya melalui sebuah agensi pekerjaan sementara yang tidak berlesen. Pemilik agensi itu hanya ingat secara samar-samar Aminah adalah seorang gadis muda dari negeri lain, sangat memerlukan wang dan sanggup melakukan apa sahaja kerja. Dokumen pengenalan yang diserahkannya juga adalah salinan yang kabur. Para penyiasat bertebaran ke kawasan-kawasan rumah sewa, pasar, bertanya kepada pembantu-pembantu rumah lain, tetapi tiada siapa tahu kemana Aminah pergi. Dia seperti setitis air yang larut ke dalam lautan manusia dan hilang. Kebuntuan menyelubungi pasukan penyiasat. Penjenayah itu seolah-olah telah mengira setiap langkah polis, telah menutup setiap laluan masuk. Ketika pencarian Aminah menemui jalan buntu, satu maklumat kecil tetapi penting datang dari arah yang tidak dijangka. Mejar Azlan ketika meneliti semula fail Ismail menemui satu butiran yang menarik. Ismail, selain bekerja sama dengan Hashim, juga mempunyai pelaburan pribadi dalam beberapa syarikat kimia dan farmaseutikal. Dia, walaupun bukan seorang ahli kimia, mempunyai hubungan dan pemahaman tertentu dalam bidang ini. Satu hipotesis gila mula terbentuk di kepala Mejar Azlan. Mungkinkah pembunuhnya bukan seorang? Katanya dalam mesyuarat. Mungkinkah Hafiz bukan satu-satunya dalang di sebalik semua ini? Dia mula melakar satu skrip baru di papan tulis. Hafiz mempunyai motif balas dendam, mempunyai pengetahuan tentang racun. Dia adalah dalang utama, otak di sebalik rancangan. Tetapi seorang pelajar yang berhenti belajar, tanpa wang, bagaimana dia mempunyai sumber keuangan dan maklumat untuk melaksanakan rancangan selama 5 tahun? Bagaimana dia tahu semua rahasia dalam rumah Hashim,
tahu tepat bila masa untuk bertindak. Dia perlukan rakan sejenayah, seseorang di dalam. Seseorang yang boleh membekalkan maklumat, wang, dan memberi laluan untuknya bertindak. Orang itu mestilah seseorang yang berkonflik dengan Hashim dan juga mendapat keuntungan dari kematiannya. Semua mata di bilik mesyuarat tertumpu pada satu nama, Ismail. Hipotesis saya, kata Azlan dengan yakin, Hafiz dan Ismail telah bekerja sama. Hafiz mencari Ismail dan menawarkan rancangan untuk menyingkirkan Hashim. Ismail, dengan ketamakan dan ketidakpuasannya, bersetuju. Hafiz bertanggung jawab merancang dan melaksanakan pembunuhan. Manakala Ismail membekalkan wang, maklumat tentang jadual, tabiat, kelemahan dan keselamatan rumah Hashim. Malah, Ismail sendiri yang sengaja memabukkan Hashim pada malam terakhir untuk memberi laluan kepada Hafiz. Ini adalah satu hipotesis yang sangat berani. Ia menghubungkan dua suspek yang kelihatan tidak berkaitan. Ia menjelaskan motif balas dendam Hafiz dan motif keuangan Ismail. Ia menjelaskan mengapa rancangan yang begitu rumit dapat dilaksanakan dengan begitu lancar. Musuh kita bukan seorang, Azlan mengulangi. Kita sedang berhadapan dengan satu perikatan syaitan. Hipotesis tentang perikatan antara Hafiz dan Ismail, walaupun sangat logik, masih hanya spekulasi. Pasukan penyiasat memerlukan satu bukti, sekecil manapun, untuk menghubungkan mereka. Dan bukti itu datang. Seorang penyiasat, ketika menemu bual semula saksi-saksi di sekitar rumah Hashim, telah menemui seorang wanita tua yang tinggal di hujung lorong. Wanita tua ini ingatannya tidak begitu baik, jadi pada sesi soal siasat pertama, dia tidak memberikan maklumat berharga. Tetapi kali ini, apabila ditunjukkan gambar Aminah dan lakaran wajah penghantar barang Adam, wanita tua itu mengecilkan matanya, cuba mengingati. Macam pernah nampak budak dua orang ni, katanya perlahan. Petang masa si Hashim tu mati, budak pembantu rumah ni ada keluar ke hujung lorong, berdiri macam tunggu orang. Tak lama lepas tu, ada seorang budak lelaki rupa macam dalam lukisan ni datang. Diorang berdua berdiri berbisik-bisik sekejap, lepas tu budak perempuan tu cepat-cepat balik. Ini adalah satu keterangan emas. Ia buat pertama kalinya mengesahkan ada kaitan antara pembantu rumah Aminah dan penghantar barang misteri, iaitu Hafiz. Nenek ingat tak diorang cakap apa? Penyiasat itu bertanya, cuba menyembunyikan keterujaannya. Telinga nenek dah tak berapa dengar. Wanita tua itu menggeleng. Cuma dengar sikit-sikit, macam perkataan air ginseng, lepas tu tepat masa, macam tuja. Air ginseng dan tepat masa. Dua frasa pendek tetapi cukup untuk mengesahkan keseluruhan hipotesis Mejar Azlan. Aminah adalah orang Hafiz. Rancangan itu telah diatur dari awal. Sekarang semua usaha perlu ditumpukan untuk mencari Aminah. Dia adalah kunci untuk membuka pintu rahasia kes ini, kartruf untuk menjatuhkan kedua-dua Hafiz dan Ismail. Gagal mencari Aminah, Mejar Azlan memutuskan untuk kembali menyerang titik yang dianggap sudah sejuk, fail penghantar barang Adam. Dia percaya, secermat manapun Hafiz, dia tidak mungkin mencipta seorang manusia dari udara. Mesti ada kelemahan. Lieutenant Kamal sekali lagi diberi tugas. Kali ini, dia tidak hanya menyiasat di syarikat Korea, tetapi meluaskannya ke agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Dia mempunyai firasat bahawa untuk mencipta satu fail palsu, walaupun ringkas, Hafiz terpaksa menggunakan beberapa maklumat sebenar untuk melepasi bahagian sumber manusia. Selepas berhari-hari menyemak silang data, Kamal akhirnya menemui satu kejanggalan.
Nombor kad pengenalan dalam fail Adam, walaupun nama dan alamatnya palsu, adalah nombor sebenar yang dikeluarkan kepada seorang bernama Hafiz bin Halim di daerah ini 7 tahun lalu. Ini adalah kesilapan maut Hafiz. Mungkin kerana tergesa-gesa atau terlalu yakin tiada siapa akan menyemak sedalam itu, dia telah menggunakan nombor kad pengenalan sebenarnya. Dengan maklumat ini, Kamal dapat mengakses pangkalan data nasional. Semua maklumat tentang Hafiz, walaupun telah disembunyikan, kini boleh digali. Dia mendapati 3 tahun lalu, Hafiz telah mendaftar satu akaun bank menggunakan nombor kad pengenalan ini. Menjejaki akaun bank itu, satu gambaran lengkap tentang kehidupan Hafiz selama 5 tahun lalu mula terbentuk. Selepas berhenti belajar, Hafiz tidak hilang. Dia telah pergi ke sebuah bandar perindustrian di utara, hidup di bawah nama Adam dan melakukan pelbagai kerja untuk menyara hidup, dari pekerja kilang hingga penghantar barang. Dia hidup sangat sederhana dan tertutup, tidak bergaul, tidak mempunyai kawan. Semua uang yang diperolehnya disimpan. Dan kemudian, satu transaksi luar biasa menarik perhatian Kamal. Kira-kira 6 bulan lalu, akaun Hafiz menerima sejumlah uang yang besar, 100.000, dari satu akaun tanpa nama. Pada masa yang sama, Hafiz mula membeli barang-barang aneh dalam talian, peralatan makmal kimia kecil, buku-buku khusus tentang toksin marin, dan sebuah akuarium besar. Dan pengirim uang itu, selepas siasatan teknikal yang rumit, telah dikenal pasti. Transaksi itu dibuat dari sebuah komputer di pejabat syarikat Sinar Lautan, lebih spesifik lagi, dari komputer di bilik kerja Ismail. Semuanya sudah jelas. Adam ialah Hafiz dan Ismail ialah orang yang membiayai rancangan balas dendamnya. Kita dah ada cukup bukti untuk tangkap Ismail. Kamal melaporkan kepada meja Azlan. Suaranya penuh teruja. Jangan terburu-buru, jawab Azlan, matanya bersinar tajam. Tangkap Ismail sekarang akan mengejutkan ular berbisa Hafiz. Kita perlukan umpan lain. Umpan yang akan membawa kita terus ke sarang Hafiz. Kita perlukan Aminah. Dengan transaksi keuangan Hafiz terdedah, pasukan penyiasat dapat membina semula rancangan balas dendamnya dengan lebih terperinci. Ia adalah satu rancangan yang dipupuk selama 5 tahun dalam kebencian dan kesunyian. Tahun pertama dan kedua, Hafiz hidup bersembunyi, bekerja untuk terus hidup dan agar tidak dikenali. Pada masa ini, dia belajar sendiri, membaca semula semua bahan tentang biologi marin, terutamanya toksin. Tahun ketiga, dia mula menghubungi Ismail. Mungkin dia telah memperhatikan Ismail dan mengetahui konfliknya dengan Hashim. Dia menawarkan satu perjanjian yang tidak dapat ditolak oleh Ismail. Bantu menyingkirkan Hashim untuk menguasai syarikat. Sebagai balasan, Ismail perlu menyediakan wang dan maklumat. Tahun keempat, selepas menerima wang dari Ismail, Hafiz memulaikan fasa eksperimen. Dia membeli peralatan, mendirikan makmal mini di bilik sewanya. Dia mungkin telah membeli ikan buntal beracun secara rahsia dari nelayan atau menangkapnya sendiri, kemudian menjalankan proses penulinan toksin yang berbahaya. Tahun kelima, fasa terakhir, rancangan memasuki peringkat pelaksanaan. Dia kembali ke kampung halamannya di bawah nama Adam, bekerja sebagai penghantar barang untuk meninjau keadaan. Dia mencari dan mengupah Aminah, seorang gadis muda yang memerlukan wang, untuk menjadi orang dalamnya. Dia merancang secara terperinci kerja menggergaji katil, memberi obat, dan mereka cipta tempat kejadian. Semuanya dikira setiap saat. Ia adalah rancangan dari minda seorang jenius yang telah dirosakkan oleh dendam. Dia telah mengubah penderitaannya menjadi senjata saintifik, mengubah kemarahannya menjadi seni membunuh. Sekarang, Aminah bukan sahaja saksi, dia adalah rakan sejenayah. Mencari dia menjadi lebih mendesak.
Berdasarkan data bank, polis mendapati Hafiz telah memindahkan sejumlah RM50,000 kepada sebuah akaun atas nama Siti Aminah, berasal dari sebuah negeri pedalaman yang jauh. Transaksi itu dibuat hanya 2 hari selepas kejadian. Siti Aminah atau Aminah telah ditemui. Penangkapan dan ekstradisinya dilakukan serta-merta. Berhadapan dengan penyiasat, Siti Aminah, seorang gadis baru berusia 19 tahun, dengan wajah naif dan ketakutan, cepat rebah dan mengaku segalanya. Dia datang dari keluarga susah, ibunya sakit tenat dan memerlukan wang untuk pembedahan. Ketika bekerja sebagai pembantu rumah di bandar, dia didekati oleh seorang lelaki bernama Adam, yaitu Hafiz. Lelaki itu berkata, dia mahu memberi pengajaran kepada majikannya kerana curang dan berjanji akan memberinya RM50,000 jika dia membantunya meletakkan sedikit ubat tidur ke dalam 2 gelas air ginseng pada masa yang ditetapkan. Dia kata, itu cuma ubat tidur biasa, tak akan membahayakan. Aminah menangis teresak-esak. Dia kata, cuma nak malukan diorang je. Saya sebab terdesak nak selamatkan mak, saya pejam mata je buat. Saya langsung tak tahu itu kes bunuh. Tuan, saya betul-betul tak tahu. Pengakuan Aminah, walaupun tidak dapat menghapuskan kesalahannya, telah memberikan bukti terakhir dan paling kukuh untuk mendakwa Hafiz dan Ismail. Dia adalah saksi hidup, orang yang boleh membongkar seluruh konspirasi. Dengan pengakuan Aminah di tangan, Mejar Azlan mempunyai semua katruf. Dia sekali lagi memanggil Ismail. Kali ini, Ismail masuk ke bilik soal siasat dengan kebimbangan yang tidak dapat disembunyikan. Berita polis telah menangkap pembantu rumah Aminah telah sampai ke telinganya. Mejar Azlan tidak banyak bercakap. Dia meletakkan satu fail di atas meja. Di atasnya adalah gambar potret Hafiz. Kenal orang ni, Ismail? Ismail melihat gambar itu. Wajahnya berubah pucat. Dia cuba bertenang, mengelengkan kepala. Tak, saya tak pernah jumpa orang ni. Oh ya? Azlan tersenyum dingin. Kalau macam tu, kenapa akaun bank awak pindahkan RM100,000 kepada dia? Dan kenapa Aminah mengaku nampak awak dengan dia jumpa secara rahsia banyak kali? Dia memainkan satu rakaman video, rakaman pengakuan Aminah, di mana dia menceritakan secara terperinci pertemuan antara Hafiz dan Ismail untuk merancang. Melihat bukti yang tidak dapat disangkal, Ismail tahu segalanya telah berakhir. Topengnya telah hancur sepenuhnya. Dia merebahkan kepalanya ke meja, seluruh badannya menggeletar. Dia, budak Hafiz tu yang cari saya. Ismail mengaku dalam keadaan terdesak. Dia kata dia ada cara untuk singkirkan Hashim tanpa sesiapa tahu. Dia kata saya cuma perlu sediakan duit dengan maklumat. Saya dah dibutakan oleh tamak. Dia mengakui seluruh peranannya dalam kes itu. Dia adalah pemberi maklumat, pembiaya, orang yang sengaja memabukkan Hashim pada malam-malang itu untuk memberi laluan kepada Hafiz. Dia telah menjual kawannya, rakan niaganya, hanya kerana tamak mau menguasai syarikat. Dengan pengakuan Ismail dan Aminah, potret dalang utama, Hafiz, menjadi jelas sepenuhnya. Waran tangkap seluruh negara dikeluarkan bersama gambar terkininya. Tetapi Hafiz sekali lagi hilang. Selepas memindahkan wang kepada Aminah, dia telah mengeluarkan semua baki wang dalam akaunnya dan lenyap tanpa jejak. Dia tidak menggunakan telefon, tidak menghubungi siapa. Dia adalah hantu yang bijak dan sangat berbahaya. Pemburuan syaitan pendendam itu bermula secara besar-besaran. Pasukan penyiasat tahu mereka perlu menemuinya sebelum dia melakukan jenayah lain atau sebelum dia membunuh diri. Pemburuan Hafiz berlanjukan selama beberapa minggu tanpa hasil. Dia seperti hantu, tidak meninggalkan sebarang jejak. Mejar Azlan duduk di pejabatnya, merenung peta.
Dia tidak percaya Hafiz hanya melarikan diri. Seseorang yang menghabiskan 5 tahun merancang balas dendam yang begitu teliti tidak akan mengakhirinya dengan melarikan diri secara pengecut. Dia tak lari sebab takut. Azlan berkata kepada pasukannya, dia sedang menyempurnakan satu ritual. Rancangannya belum berakhir, sehingga dia melaporkan kejayaannya kepada orang yang menjadi sebab dia melakukan semua ini. Ayahnya, Letnan Kamal tiba-tiba paham. Tepat, dia membunuh, menghancurkan sebuah keluarga untuk membalas dendam untuk ayahnya. Perkara terakhir yang perlu dilakukannya, mengikut psikologi seorang pendendam, adalah pergi ke kubur ayahnya, menyalakan sebatang colok, dan menceritakan segalanya. Itulah penamat sebenar rancangannya. Ia adalah satu pertaruhan psikologi, satu spekulasi berdasarkan pemahaman sifat manusia. Tetapi dalam kes buntu, kadang-kadang itulah satu-satunya kunci. Mengikut arahan Mejar Azlan, satu pasukan perisik terbaik telah dihantar untuk mengepung dan mengawasi secara rahasia kawasan perkuburan di atas bukit terpencil tempat letaknya kubur keluarga Halim. Mereka menunggu dalam senyap selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian, pada satu senja ketika cahaya matahari terakhir mewarnai bukit itu dengan warna merah, dia muncul. Hafiz dalam pakaian lusuh, wajah cengkung, tetapi mata yang masih bersinar aneh, berjalan perlahan menaiki bukit. Di tangannya ada sebotol arak putih dan sedikit barang persembahan. Dia tidak sadar dia telah masuk ke dalam perangkap yang sedia menanti. Dia berlutut di hadapan kubur ayahnya, membersihkan batu nisan dengan teliti. Dia menuang secawan arak dan meminumnya seteguk besar. Ayah, suaranya serak bergemah dalam kesunyian. Anak dah balik, anak dah berjaya. Orang yang bunuh ayah, yang hancurkan keluarga kita, dia dah terima balasannya. Seluruh keluarganya akan hidup dalam kehinaan. Ayah boleh berehat dengan tenang. Dia bercakap seolah-olah melepaskan beban yang ditanggungnya selama 5 tahun. Tepat pada masa itu, Meja Azlan dan para perisik melangkah keluar dari semak samun di sekeliling. Semuanya dah berakhir, Hafiz. Suara Azlan rendah dan jelas. Hafiz berpaling. Dia melihat muncung-muncung senjata dihalakan kepadanya, tetapi di wajahnya tiada sedikit pun rasa takut atau terkejut. Hanya satu ketenangan yang aneh, seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Hafiz tidak melawan, dia membiarkan dirinya digari dengan tenang. Dalam perjalanan ke balai dan kemudian di bilik soal siasat, dia menceritakan seluruh kisahnya. Satu pengakuan yang dingin, terperinci, dan tanpa sekelumit penyesalan. Dia menceritakan kesakitannya melihat perniagaan keluarganya runtuh, tentang rasa tidak berdaya melihat ayahnya tertekan, lalu membunuh diri. Dia menceritakan 5 tahun hidup dalam kegelapan, memupuk kebencian, menjadikannya satu-satunya motivasi untuk hidup. Saya tak anggap itu pembunuhan, katanya. Matanya memandang tepat ke arah Mejar Azlan, satu pandangan yang dingin membekukan. Saya anggap itu melaksanakan keadilan. Hashim bunuh ayah saya, bunuh seluruh keluarga saya. Undang-undang tak hukum dia, jadi saya sendiri yang buat. Nyawa ganti nyawa, maruah ganti maruah, itu adil. Dia menceritakan secara terperinci bagaimana dia memelihara ikan buntal beracun di akuarium rahasia, tentang malam-malam tanpa tidur mengkaji formula menulenkan toksin dari bahan-bahan perubatan lama. Dia menceritakan bagaimana dia menggergaji katil, mencari dan mempergunakan Aminah, dan bekerja sama dengan Ismail. Dia menganggap rancangannya sebagai sebuah karya seni balas dendam. Dia bangga dengannya.
Pengakuannya bukan satu penyesalan. Ia adalah satu manifesto dari setan yang lahir dari tragedi dan kebencian. Dengan pengakuan semua suspek, kes yang menggegarkan Kampung Kuala Merah secara rasmi ditutup. Kebenaran yang diumumkan menyebabkan satu lagi kejutan dalam masyarakat. Semua orang terkejut dengan rancangan balas dendam yang begitu canggih dan kejam. Rasa benci terhadap Farah dan Zul sebelum ini bertukar menjadi simpati dan kasihan. Mereka telah dibersihkan dari segi undang-undang, tetapi parut moral, walaupun direka, akan mengikuti mereka sepanjang hayat. Luka psikologi tidak mungkin dapat dipadamkan. Selepas dibebaskan, Farah Adila menjual semua sahamnya di kilang Sinar Lautan. Dia mengemas barangnya secara senyap, meninggalkan Kampung Kuala Merah, meninggalkan tempat yang telah memberinya kemewahan, tetapi juga telah meragut segalanya. Kemana dia pergi? Tiada siapa yang tahu. Zul tinggal untuk mengambil alih perniagaan keluarga yang telah hancur. Tetapi dia bukan lagi Zul yang dahulu. Dia menjadi pendiam, sentiasa hidup dalam rasa rendah diri dan di bawah pandangan orang ramai. Hubungan antara dia dan Farah, dua mangsa tragedi yang sama, menjadi sangat janggal. Mereka tidak dapat bersemuka seperti dahulu. Setiap kali melihat satu sama lain, mereka teringat malam yang mengerikan itu, tentang kehinaan yang terpaksa mereka tanggung. Keluarga Ja'afar, sebuah empayar yang disangka kukuh, telah hancur dari dalam. Perbicaraan kes itu diadakan secara terbuka. Hafiz dengan tuduhan membunuh secara terancang dengan niat jahat dan menyebabkan akibat yang sangat serius, dijatuhi hukuman mati. Dia menerima hukuman itu dengan wajah tenang, tanpa setitis air mata, tanpa sepatah kata maaf. Ismail, sebagai rakan sejenayah, menerima hukuman penjara seumur hidup. Ketamakan telah membuatnya membayar harga yang sangat mahal. Siti Aminah, kerana dipergunakan dan menunjukkan kerjasama, menerima keringanan hukuman. Dia dijatuhi hukuman penjara, satu pengajaran pahit atas kebodohan dan ketamakan sementaranya. Keadilan telah ditegakkan, penjenayah telah menerima balasan. Suatu petang, selepas kes itu selesai, Major Azlan berdiri sendirian di tepi pantai, memandang ke arah Kampung Kuala Merah yang mula dihiasi lampu. Senja yang turun mewarnai permukaan laut dengan warna merah yang sedih. Dia memikirkan tentang kitaran jenayah dan dendam yang tidak berkesudahan. Satu jenayah dalam perniagaan telah membawa kepada satu tragedi keluarga. Tragedi itu memupuk kebencian, lalu mencipta satu lagi jenayah yang lebih mengerikan. Keganasan bersambung keganasan, tragedi bertindih tragedi. Keadilan telah ditegakkan, tetapi tiada pemenang sebenar. Hashim telah mati, keluarga Halim telah pupus, keluarga Ja'afar juga hancur. Orang yang tidak bersalah seperti Farah dan Zul terpaksa membawa parut jiwa seumur hidup. Deruan ombak masih memukul pantai, seperti ribuan tahun yang lalu. Angin laut yang masin menampar wajahnya, masin seperti air mata insan-insan dalam tragedi ini. Air mata yang telah larut ke dalam lautan dan tidak akan pernah kering. Hai semua, korang tengah tonton dari mana nih? Coba komen sikit di bawah ya. Apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Saya harap ianya dapat memberi sedikit hiburan dan pengajaran untuk kita semua. Saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Tuhan.
Kalau korang pun ada cerita menarik atau pengalaman sendiri yang nak dikongsikan, jangan segan silu untuk tulis di ruangan komen. Mana tahu cerita anda boleh memberi inspirasi kepada yang lain pula. Seronok juga kalau kita dapat saling bertukar cerita, kan?